أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang tajuk At-Tawakkul, tajuk tentang tawakal, dan pada kali ini kita akan masuk tajuk berikutnya tentang Al-Istiqamah. Cuma besok insya-Allah kita masuk tajuk baru Istiqamah, kerana masih ada beberapa ayat tentang tawakal yang sedang dibicarakan. Ayat tentang tawakal lebih daripada 50 ayat, baru bicara dalam 20 ayat lebih. Ayat tentang istiqamah, tajuk yang akan datang, ada 45 ayat, 40 ayat lebih. Jadi kalau sehari satu ayat, berarti lebih pada sebulan baru nak habis ayat-ayat Quran yang membicarakan tajuk yang sedang kita bicarakan. Saya telah bicarakan tentang tawakal ini lebih daripada 25 ayat, 20 ayat, berarti ada lagi separuh lagi ayat tawakal, 50 lebih. Hari ini kita masuk 1-2 ayat sahaja, kerana kita nak terus kepada tajuk yang ke berikutnya, Al-Istiqamah, insya-Allah pada pagi besok. Baik, di antara ayat yang membicarakan tentang tawakal ataupun perkataan yang ada kaitan dengan tawakal, iaitu Al-Wakil ataupun nafyul wakalah amma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Baru ni kita bicarakan tentang suratul An'am ayat 65 hingga 67. Hari ini ayat 106 dan 107 di dalam surah yang sama, surah Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah ini, ayat 106 dalam suratul An'am dan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ayat 106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Itu ayat 106. Ayat 107, walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. 107. Jadi perkataan biwakil itu, wakil itu ada kaitan dengan at-tawakkul. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, hendaklah engkau mengikut apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu. Dalam tafsir Al-Jalalain kata ayil Quran, yakni ikutlah Al-Quran. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan hanya Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau daripada golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu ma asyraku, dan jika Allah berkehendak, nescaya mereka tidak akan melakukan syirik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan kami tidak jadikan engkau pemelihara ke atas mereka itu. Ay raqiban fanujazihim bi'amalihim. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah engkau itu wakil terhadap mereka. Wakil ay lasta hafizan muraqiban lahum fatujbirahum 'alal iman. Engkau tidak menjadi penjaga mereka, pengawas mereka,
engkau tidak boleh memaksa mereka untuk beriman. Jadi ayat ini ada perkataan wakil yang seumpama yang ada kaitan dengan at-tawakkul ataupun al-wakalah. Allah menyuruh Nabi SAW mengikut wahyu dan menyebut tentang sebelum itu menyebut tentang kekejian orang-orang musyrik dan mereka mendustakan Rasulullah SAW. Akhadha yusalli rasulah, maka Allah menghiburkan Rasulnya dengan firman Allah, ittabi' ay dum ala dhalik wa la tubali bi kufrihim wa la taltafit liqawlihim, yakni kekallah engkau di atas demikian, di atas mengikut wahyu, dan jangan engkau peduli dengan kekufuran mereka, dan jangan engkau berpaling terhadap kata-kata mereka. ittabi' alladhi uhiya ilayka huwa al-Qur'an hala kaunihi nashi'an wa sadiran min rabbik. ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik bima'na ittabi' alladhi uhiya ilayka ay Quran, huwa ay Quran. Hendaklah kamu mengikut kitab yang diwahyukan kepada engkau, iaitu Quran. Min rabbik ay hala kaunihi nashi'an wa sadiran min rabbik, di mana Al-Quran itu datang daripada Tuhanmu. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau daripada golongan musyrikin. Dalam hadis disebutkan, idza ra'aitumul amra la tastati'una raddahu fasbiru hatta yakuna Allahu huwa alladhi yughayyiruh. Apabila kamu melihat sesuatu yang kamu tidak mampu menolaknya, maka bersabarlah sehingga Allah lah yang akan mengubahnya. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma anta 'alaihim biwakil. Ini ayat 106 dan 107 daripada surah Al-An'am. Seterusnya ayat yang kedua sebelum kita masuk tajuk yang berikutnya, iaitu ayat dalam surah Yunus 108 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat akhir dalam surah Yunus, qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Ayat 108 ada perkataan wakil yang ada kaitan dengan at-tawakkul ataupun al-wakalah. Ayat 109, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua kebenaran dari Tuhan kamu. Qul ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas dalam tafsir Jalalain kata ya ahla Makkah, katakanlah wahai penduduk Mekah, wahai seluruh manusia, qad ja'akumul haqq min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua kebenaran daripada Tuhan kamu. Kebenaran di sini kata dalam Sawi, Al-Quran wa ma ja'a bihi wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran wa man ja'a bih, dan orang yang datang Quran dengan sebab beliau, dengan sebab baginda, iaitu Nabi SAW. Ikutlah kebenaran, ikutlah Quran dan ikutlah Nabi SAW. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, barang siapa yang mengikut petunjuk Allah, sebenarnya ia mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Lianna thawabah tidaihi lahu, kerana pahala daripada mengikuti petunjuk itu diberikan kepadanya. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha,
sebenarnya ia sesat ke atas dirinya sendiri. Lianna wabala dalalihi 'alaiha, kerana akibat buruk daripada sesatnya itu menimpa ke atas dirinya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku tidak menjadi pemelihara yang diwakilkan kepada urusan kamu. Aku hanyalah basyirun wa nadhir, aku hanyalah pembawa berita gembira kepada orang baik dan pemberi amaran kepada orang yang sebaliknya. Fa ukhbirukum wattabi' ma yuha ilaika wasbir, dan ikutlah wahyu yang disampaikan, yang diberikan kepada engkau, dan bersabarlah engkau. Dalam Jalalain kata ay 'ala ad-da'wati wa adahum, bersabarlah dalam menyampaikan dakwah dan bersabarlah dalam menghadapi kesakitan yang didatangkan oleh mereka yang menentangmu. Hatta yahkum Allah ay fihim bi amri, sehingga Allah memutuskan hukumannya pada mereka dengan perintahnya, dengan kehendaknya. Wa huwa khairul hakimin, dialah sebaik-baik pemberi hukum, ay a'daluhum, yang paling adil di dalam menghukum. Dan baginda telah sabar menghadapi musyrikin sehingga Allah turunkan ayat membenarkan berperang, dan sehingga Allah berjihad, dan Allah menuntut supaya mengambil jizyah daripada golongan kafir zimmi yang tidak mahu memeluk Islam. Jadi ayat 108 dan 109 ni ayat terakhir dalam surah Yunus. Allah menceritakan tentang kebenaran itu datang daripada Allah. Man ihtada, sesiapa yang mengikut kebenaran, mengikut petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, sebenarnya ia mendapat manfaat daripada petunjuk yang dihayatinya itu untuk dirinya. Dalam syarah Sawi kata, fala yasilu lillahi mimman kafara dhurrun wala mimman amana naf'un, tanazzaha subhanahu wa ta'ala an yatakammala bimakhluqin. Tidak sampai kepada Allah daripada orang yang kafir itu oleh kemudaratan kufurnya, dan tidak sampai kepada Allah oleh orang yang beriman itu akan oleh manfaat imannya. Maksudnya seluruh orang jahat yang kufur tidak memudaratkan Allah, seluruh orang yang baik yang beriman tidak mendatangkan manfaat kepada Allah. Allah Maha Suci daripada menjadi sempurna dengan perbuatan makhluk. Allah tak berhajat kepada makhluk, seperti mana ayat Quran yang berbunyi, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya. Siapa yang buat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Seperti firman Allah dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu semua berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, sebenarnya kamu berbuat jahat ke atas diri kamu sendiri. Dan Allah berfirman, dan dalam hadis qudsi disebutkan, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika min mulki syai'a. Law anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang yang seluruh manusia daripada awal di kalangan kamu sehingga akhir, seluruh manusia, law anna awwalakum wa akhirakum min, daripada kalangan manusia dan jin, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika seluruh manusia dan jin daripada orang yang pertama hingga orang terakhir, daripada Nabi Adam AS sampai kiamat, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka itu berada di atas atqa, orang yang paling bertakwa. Kanu ala atqa rajulin wahid, mereka berada dalam sikap orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa iaitu Nabi besar Muhammad SAW. Jika semua manusia dan jin jadi baik macam Nabi SAW,
ma zada dzalika min mulki syai'at. Nescaya tidak menambah demikian itu daripada kerajaan aku sedikit pun. Jadi kalau semua manusia dan jin baik daripada semula cipta Nabi Adam sampai kiamat, jadi orang yang paling baik, kebaikan mereka tidak menguntungkan aku sedikit pun, tidak menambah kerajaan aku sedikit pun. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau seluruh manusia dan jin daripada yang pertama sampai yang terakhir menjadi orang yang paling jahat seperti Abu Jahal, nescaya kejahatan mereka tidak akan mengurangkan kerajaan aku sedikit pun. Hadis kursi, hadis 40 ada. Jadi Allah tegaskan dalam hadis kursi itu, kalau seluruh manusia dan jin jadi orang yang jadi baik, jadi macam orang yang terbaik, kebaikan mereka tidak menambah kerajaan aku dan tidak menguntungkan aku. Sekiranya seluruh manusia dan jin menjadi orang yang paling seperti menjadi orang yang paling jahat, kejahatan mereka tidak mengurangkan kerajaanku, yakni tidak merugikan aku sedikit pun. Sebaliknya, kebaikan sesiapa yang buat baik di kalangan manusia dan jin, manfaatnya itu diterima oleh orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Kejahatan orang yang buat jahat, kemudaratannya menimpa diri penjahat itu sendiri. Syekh Sya'rawi rahimahullah dia kata, ketika menghuraikan subhanalladzi asra bi'abdihi, dia kata maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba kepada Allah berbeza dengan hamba kepada manusia. Kerana hamba kepada manusia, apabila manusia itu memperhambakan diri kepada manusia, manfaat daripada kehambaan manusia kepada manusia itu diambil oleh manusia itu sendiri. Bila seorang hamba bekerja untuk sayyid dia, maka manfaat sayyid dia ambil. Kalau sayyid itu manusia. Jadi kalau si fulan jadi hamba kepada si fulan, A jadi hamba kepada B, B suruh si A supaya pergi bekerja di ladang, maka hasil di ladang itu dijual dan mendapat keuntungan kepada tuan dia. Pekerja dapat juga tapi sikit. Mungkin dapat makanan, mungkin dapat minuman, mungkin dapat gaji. Tapi yang banyaknya adalah pemilik ladang dan tuan kepada hamba itu. Jadi manusia menjadi hamba kepada manusia, yang ambil manfaat banyak ialah sayyid kepada manusia itu sendiri. Tapi manusia yang menjadi hamba kepada Allah, dia mengambil dan menambah kebaikan daripada sayyid itu sendiri. Selagi bertambah kehambaan kita kepada Allah, maka semakin banyaklah anugerah Allah kepada kita. Kerana Allah tidak mendapat manfaat daripada kehambaan kita. Jadi kata Syekh Sya'rawi rahimahullah, dia kata sekiranya seseorang itu menjadi hamba lil ibad atau hamba lil insan, hamba kepada manusia, fasayyiduhu akhadhal khairati abdihi, tuan dia mengambil manfaat daripada kebaikan hamba dia. Tetapi faiza abada al-abdu lillah akhadha dhalika al-abdu khaira sayyidihi khairallah, dia yang mengambil manfaat daripada kebaikannya itu daripada Tuhan dia. Jadi Allah suruh kita menghambakan diri kita kepada dia untuk dia bertambah dan memberikan semakin banyak anugerah. Beza dengan manusia yang mendapatkan seorang hamba, dia akan ambil manfaat daripada hamba itu. Jadi kalau si tuan dia kata kepada hambanya, tolong masakan, tolong ambil minuman, tolong bekerja di ladang, maka tuan dia akan makan makanan daripada masakan hambanya. Tuan dia akan minum minuman daripada hambanya.
Tuan dia suruh hambanya pergi kedai beli barang, tuan dia akan guna barang yang dibeli oleh hambanya. Manusia yang memiliki hamba, bila hamba tu bertugas, hamba tu melaksanakan tugas sebagai hamba, manfaat yang besar diambil oleh tuan dia sendiri. Tapi berbeza kita sebagai hamba Allah. Semakin banyak suruhan Allah yang kita lakukan, semakin banyak larangan Allah yang kita jauhi, manfaatnya tidak kembali kepada Allah sedikit pun, bahkan kembali kepada kita. Jadi abdun lillah akhadha al-khairat min Allah. Abdun lil insan, al-insan ya'khudhul khairat min al-abd. Hamba kepada manusia, manusia itu ambil manfaat daripada tugas yang dilaksanakan oleh hamba itu. Jadi kita ada pekerja, kita suruh pekerja kita bekerja untuk kita, kita bagi upah sedikit, tetapi manfaat daripada pekerjaan dia kita yang dapat banyak. Kita ada bendang, kita suruh pekerja kita buat bendang, dia hanya dapat upah, gaji buat bendang, kalau dia bukan hamba pun. Tapi hasil padi yang banyak, kita yang untung. Kita ada kebun getah, kita upah orang untuk bekerja dengan kita. Jadi pekerja kita menoreh getah, dia dapat manfaat gaji yang kita bagi, mungkin sehari RM10, mungkin sehari RM50. Tapi hasil getah itu ribuan ringgit, kita yang ambil. Kita menyuruh seseorang menjadi hamba pekerja kepada kita, pekerja tu dapat 1%, 10%, kita dapat 90%, 99%. Kita memperhambakan manusia, kita ambil manfaat daripada pekerjaan dia. Tapi Allah memperhambakan kita untuk kita dapat manfaat daripada kehambaan itu. Al-ubudiyatu lillahi izzatud darain. Kehambaan kepada Allah itu membawa kemuliaan pada dua negara, negara dunia, negara akhirat. Jadi bila manusia memikirkan yang ni, maka saya di mana saja saya berada di persebarang masa dan tempat, saya perlu melaksanakan tugas memperhambakan diri pada Allah. Kerana di situ saya mengundang anugerah istimewa. Di situ saya mengundang pahala, di situ saya mengundang keberkatan, di situ saya mengundang kerahmatan, di situ saya mengundang al-afiyah, kesejahteraan, di situ saya mengundang hati yang tenang, di situ saya mengundang hidup yang bahagia, di situ saya mengundang nur dalam hati. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi." 5 perkara disebut. Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi. Sesungguhnya pada kebaikan itu membawa seri sinaran pada wajahnya. Quran kata simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka itu pada wajah mereka daripada kesan sujud. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat bercahayalah, berserilah wajah-wajah sekumpulan manusia dan gelaplah wajah-wajah sekumpulan yang lain. Disebut dalam ayat lain wujuhuhum muswaddah, wajah orang kafir pada hari akhirat hitam. Dalam surah Abasa wa Tawalla, Abasa mana masam muka, disebutkan awal ayat tentang muka, awal surah tentang muka, muka yang masam, akhir surah tentang muka, muka orang beriman dengan muka orang kafir. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Wa wujuh itu orang kafir. Ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada wajah wujuhun yawma idzin musfirah, wajah-wajah sebahagian manusia pada hari akhirat musfirah, berseri-seri, dhahikatun mustabshirah, ketawa gembira.
Ini wajah orang beriman yang kita harapkan kita termasuk dalam golongan itu. Sebaliknya, wajah yang ghabarah, yang berdebu, yang muram, yang sedih, kerana ulaika humul kafaratul fajarah, kerana mereka kufur dan jahat suatu hidup di dunia dulu. Jadi kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna lil hasanati diya'an fil wajhi, sesungguhnya kepada kebaikan itu membawa tanda yang elok pada wajahnya. Hadis kata, nadharallahu ra'an sami'a maqalati, Allah memberikan wujuh nadirah, wajah yang berseri, wajah yang baik kepada orang yang mendengar hadisku lalu dia menyampaikannya. Dan dalam di akhirat kelak Allah sebut orang yang dapat melihat zat Allah diberikan wajah yang bersinar berseri-seri. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ketika Nabi Musa minta nak melihat Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa, Allah jawab, lan tarani, kamu tak boleh tengok aku. Allah Ta'ala tak sebut lan ura, aku tidak boleh dilihat. Kalau lan ura, tak boleh lihat sampai bila-bila. Tapi lan tarani, kamu tak boleh lihat aku sekarang, tapi akan datang ada orang boleh lihat aku, termasuk kamu, iaitu orang beriman dalam syurga. Jadi beza antara lan tarani dengan lan ura. Lan ura nafi lil istiqbal, siapa pun tak boleh lihat Allah. Tapi Allah sebut dalam ayat, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari akhirat besok berseri-seri dalam syurga, ila rabbiha nadhirah, kerana diberi peluang melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang melakukan kebaikan itu diberikan syurga dan lebih daripada syurga. Lebih daripada syurga itu iaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata, kamu akan melihat Allah seperti mana kamu melihat bulan purnama. Di sudut mana? Melihat bulan purnama tidak perlu bersesak-sesak. Di mana kita berada, di situ kita nampak bulan purnama. Orang nak tengok bola kena bersesak-sesak di pintu stadium dulu, bayar tiket. Tapi nak melihat Allah seperti melihat bulan atas langit. Kita tengok bulan atas langit, kita tak perlu menolak, aku kerana kita duduk tak mana pun nampak. Hadis kata sedemikian, dihuraikan dalam hadis itu dalam tafsiran ayat, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Jadi Quran dalam kenyataan Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi, sesungguhnya pada kebaikan itu membawa nur dalam hati. Lagi banyak kebaikan yang kita lakukan, lagi bertambah teranglah hati kita, lagi bercahayalah hati kita apabila kita memperbanyakkan kebaikan. Wasa'atan fil rizqi, yang ketiga murah rezeki, keluasan pada rezeki. Apabila kita suka buat baik, Allah permudahkan jalan-jalan rezeki kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah bagi rezeki dari sumber yang tidak dia sangka. Ada sahaja jalan-jalan untuk kita dapat rezeki disebabkan kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, wasa'atan fil rizqi. Yang keempat, wa quwwatan fil badani, kekuatan pada tubuh badan untuk buat baik. Semakin bertambah kebaikan kita lakukan, Allah berikan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Kalau seorang tu tak melakukan kebaikan, tak solat, maka kekuatan untuk buat kebaikan yang lain tak ada. Kerana sembahyang 5 waktu yang 5 minit tak mampu dilakukan, kekuatan dia untuk pergi haji, pergi umrah, kekuatan dia untuk menderma, kekuatan dia untuk solat tahajud, kekuatan dia untuk khatam Quran, semua tak ada. Kerana solat pun tak. Maka kejahatan itu membuat kelemahan untuk melakukan kebaikan. Dan kita berdoa supaya jauh daripada kelemahan yang sedemikian dalam doa yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-jzi makna lemah. Aku berlindung dengan engkau daripada lemah dan malas.
Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cinta daripada orang mukmin yang lemah. Itu yang keempat. Yang kelima, wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Kecintaan di dalam hati makhluk-makhluk yang baik. Dalam hati kebanyakan makhluk cinta kepada orang buat baik. Manusia cinta kepada kita bila kita buat baik. Binatang cinta kepada kita bila kita buat baik. Kita bagi makan kepada kucing, kita bagi makan kepada ayam. Ayam suka kat kita, kucing suka kat kita, arnab suka kat kita. Kita bagi makan kepada orang kafir jiran sebelah rumah. Dia kafir, tapi kita ada buah-buahan, buah mangga, buah durian, kita bagi kepada jiran kita. Dapat pahala. Walaupun dia, nama dia Ahcong, nama dia Ramasami. Kerana Nabi SAW pesan suruh mengambil berat jiran. Jiran ada 3 jenis. Yang pertama jiran, yang kedua Muslim, yang ketiga adik-beradik. Ini paling tinggi. Adik-beradik mungkin abang kita, kakak kita, adik kita, anak saudara kita, mak kita, ayah kita duduk sebelah rumah kita, duduk dalam kampung kita, maka tu jiran yang paling tinggi. Jiran, Muslim, adik-beradik. Nombor 2, jiran dan Muslim, tapi bukan adik-beradik. Adik-beradik jauh. Kita duduk di Johor, ada orang Pahang duduk tepi rumah kita. Dia datang duduk kampung kita. Dia bekerja di situ. Kita adik-beradik dia bukan abang kita, dia bukan adik kita. Mungkin kita sepupu yang ke-400 dengan dia. Adik-beradik keturunan Nabi Adam. Dia jiran dan Muslim. Nombor 2. Nombor 3, jiran yang kafir. Adik-beradik pun bukan, satu agama pun bukan, tapi dia jiran kita. Kita kena berkawan dia sebagai seorang jiran. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta anni zanantu annahu sayuwarrithuh. Sentiasalah Jibril berpesan supaya aku berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka seolah-olahnya jiran itu akan menjadi waris yang akan menerima pusaka. Macam adik-beradik kita. Maka memberi makan kepada jiran, walaupun dia kafir, dapat pahala. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah yang berbunyi, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu orang kafir. Asir, tawanan perang. Kita perang, tangkap orang kafir, kita tawan mereka, kita bagi minum, bagi makan. Allah Ta'ala bagi pahala. Kerana itu salah satu dakwah kepada mereka. Mereka datang nak bunuh kita, bila kita tangkap mereka, kita tidak terbunuh, mereka tertawan dan kalah, kita bagi makan minum, kita dapat pahala. Jadi satu dakwah kepada mereka untuk melihat keindahan Islam, dan mungkin mereka dapat petunjuk masuk Islam kerana melihat kebaikan Islam. Kalau memberi makanan asir dapat pahala, sedangkan asir itu orang kafir, maka jiran kita bukan asir kita, dia kafir, tapi kita bagi satu-satu sebagai tanda dakwah, memperkenalkan Islam secara bilhal dengan akhlak. Kalaupun kita tidak mampu menyampaikan Islam bil maqal dengan kata-kata. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Yang kelima, kebaikan yang kita lakukan akan menambah, memasukkan rasa cinta di dalam hati makhluk. Makhluk suka kepada orang buat baik. Makhluk suka kepada orang yang mengajak kepada orang buat baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Surah apa? Surah Maryam ke surah Taha ke? Surah apa? Surah Maryam. Akhir surah Maryam dekat Nabi ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman itu, wa amilus salihat, dan beramal soleh, sayaj'alu lahumu, akan menjadikan bagi mereka itu ar-rahmanu, oleh Allah yang Maha Pemurah, wudda, kasih sayang. Mawaddah, wud, al-hubb. Nama Allah Al-Wadud.
Jadi Allah akan masukkan perasaan cinta dalam hati orang lain terhadap orang yang memiliki dua sifat, iman dan amal soleh. Kita berasa kita sudah beriman, kita berasa kita sudah beramal soleh, tapi orang bergaul dengan kita benci. Berarti kita perlu perbaiki iman dan amal soleh kita. Ada kekurangan dan kesalahan. Kerana Nabi SAW sendiri disebutkan dalam hadis, kita akan jumpa dalam kitab Syifa, وَمَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ. Siapa yang melihat Nabi SAW kali pertama merasa kagum dengan baginda. Apabila bergaul dengan Rasulullah rasa cinta kepada baginda. Kita orang jumpa kita kali pertama rasa kagum, bila bergaul orang benci kita. Kita balik kampung kata hebat ni. Dari segi pakaian dia, dari segi penampilan dia. Santri An-Nur, Mahat An-Nur. Orang kampung takut ke kita. Peminum-peminum ketum pun takut ke kita. Pasal kita balik sebagai santri daripada pusat pengajian Islam. Begaul-begaul dengan kita, orang benci kat kita. Pasal apa? Hutang tak bayar. Pasal apa hutang tak bayar? Masa duduk mengaji, balas syempo orang, balas kasut orang. Duduk tempat mengaji, duduk curi orang. Balik kampung, curi pokok buah pelam orang. Jadi, perangai kita di sini kadang-kadang tak elok balik kampung. Orang jumpa kita kali pertama, kagum. Orang bergaul, benci. Kerana kadang-kadang pergaulan kita tidak seperti mana yang kita pelajari. Sebab itu dalam hadis, وَمَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ. Orang yang melihat Nabi SAW kali pertama merasa kagum. Orang yang bergaul dengan Rasulullah merasa cinta kepada baginda. Bahkan lebih daripada cinta kepada diri mereka sendiri. Seperti mana hadis riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dalam hadis disebutkan orang yang mengajak kebaikan kepada orang didoakan, diistighfarkan oleh mereka yang di langit dan di bumi. Hatta al-hitanu fil ma' wal namlah fi juhriha wat tayru fil hawa. Hadis itu dalam kitab Targhib wa Tarhib. Sehingga kan yang mendoakan memohon keampunan kepada orang yang mengajar muallimin nasil khair, mengajarkan ilmu kebaikan kepada masyarakat, diistighfarkan oleh mereka yang di langit dan di bumi, sehingga kan ikan di dalam laut, semut di dalam sarangnya, di dalam lubangnya, dan burung di udara. Binatang mendoakan kebaikan kepada orang melakukan, mengajak kepada kebaikan. Kerana manusia mengajak kebaikan, manfaat dia boleh kepada manusia, boleh kepada binatang. Orang yang melakukan kerosakan, mudarat dia timpa manusia, timpa kepada binatang, timpa kepada makhluk atas muka bumi, timpa makhluk dalam laut. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerosakan di darat dan di laut berpunca daripada perbuatan manusia. Ikan dalam laut ditimpa mudarat akibat daripada perbuatan jahat makhluk atas muka bumi. Maka manusia yang mengajak buat baik, manfaat dia dapat kepada manusia atas muka bumi, dapat kepada ikan dalam laut, dapat kepada burung di udara. Kerana Islam itu bila dihayati mendatangkan kebaikan daripada langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kebaikan dari langit bumi dapat kepada kita dan kepada makhluk yang lain. Lalu orang yang berbuat baik itu dimasukkan rasa cinta bukan dalam hati manusia, fi qulubil khalqi, dalam hati makhluk-makhluk. Jin Islam suka kepada orang buat baik, malaikat suka kepada orang buat baik, binatang suka kepada orang buat baik, mendoakan kebaikan dan istighfar kepada orang buat baik. 5 perkara daripada kebaikan. Innalil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sebaliknya, wa inna lis-sayyi'ati sesungguhnya pada keburukan itu ada zulmatan fil wajhi
wa zulmatan fil qalbi. Sesungguhnya pada kebaikan itu ada gelap, ada sawadan fil wajhi. Ada tanda orang tak baik. Kalau orang tak pernah sembahyang, kita balik kampung jumpa kawan kita tak pernah sembahyang 5 waktu. Wajah dia ada gelap, tidak ada seri, tidak ada sinar sebagai orang sembahyang. Wa inna lil sayyiati sawadan fil qalbi wa zulmatan fil qalbi, sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi. Ada sawad, ada hitam pada mukanya. Kalau tak hitam di dunia, hitam lepas mati, hitam di akhirat. Tang hitam mesti kena kepada wajah orang yang tak buat baik. Ayat 102 surah Taha. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Kami akan himpunkan orang-orang yang buat salah pada hari akhirat dalam keadaan hitam kebiruan, muram wajah mereka. Jadi Allah SWT sebut tentang wajah orang yang jahat dalam Quran. Yauma idzin wujuhum muswaddah, dan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat akan putihlah sekumpulan wajah dan hitamlah sekumpulan wajah. Sebagian ulama mentafsirkan, kalau tak silap dalam tafsir Ibnu Katsir, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli al-furqah wal bid'ah. Akan putih bersinarlah wajah ahli sunnah wal jamaah, dan akan hitamlah wajah ahli al-furqah, ahli perpisahan, perpecahan dan bid'ah. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa naqsan fil rizqi, kurang pada rezeki, wa wahanan fil badani, lemah pada tubuh badan, wa bughdan fi qulubil khalqi, dan kebencian dalam hati-hati makhluk. Lawan bagi 5 perkara tadi. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi, wajahnya hitam, hatinya gelap. Semakin banyak jahat dia buat, semakin gelap hati dia. Satu kejahatan dilakukan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, hadis kata. Dimunculkan satu bintik hitam. Dibuat jahat, ditambah lagi sampai jadi gelap, hitam. Yang difirmankan oleh Allah dalam Quran, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, menjadi karat hati mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Wa inna lis-sayyi'ati, dan sesungguhnya pada kejahatan itu, sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa naqsan fil rizqi, rezekinya semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Kalau dapat banyak pun tak berkat, tak bertambah kebaikan kerana dia buat jahat. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa naqsan fil rizqi wa wahanan fil badani, lemah pada badan dia untuk menambah kebaikan. Dia tak solat, dia nak buat kebaikan lain lagi segan, lagi malas. Bahkan dia akan buat jahat. Kerana dia bertambah lemah untuk buat kebaikan. Wa wahanan fil badani wa bughdan fi qulubil khalqi, dan dapat kebencian dalam hati-hati makhluk. Binatang benci, manusia benci, jin Islam benci, malaikat benci kepada orang jahat. Kucing benci kat kita bila kita buat jahat kat kucing. Kita balik kerja letih, kita sepak kucing tu. Kucing pun tak suka kat kita. Besok kita balik pula, dia tengok kita, dia lari awal. Dia kata, tunggu, kena penyepak kali kedua. Kucing tak bersalah kita buat jahat pada dia. Dia benci kita. Jadi 5 perkara hasil daripada kebaikan, 5 akibat daripada keburukan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam salah satu kata-katanya. Masa pun dah terlewat dah. Jadi ayat Quran ini menceritakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang ikut petunjuk, sebenarnya pahala petunjuk, manfaat petunjuk yang dia ikuti untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, barang siapa yang sesat, ikut kesesatan,
fa innama yadhillu 'alaiha, hanya saja mudarat daripada kesesatan itu menimpa dirinya sendiri. Jadi siapa buat baik, manfaat dia mai datang kepada dirinya sendiri. Siapa buat jahat, kejahatan dia menimpa dirinya sendiri. Formula ini, prinsip ini jika dipegang oleh manusia, dia akan buat baik di mana saja dia berada, dia akan jauhi kejahatan di mana saja berada, kerana kebaikan datang daripada kebaikan yang dia lakukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Siapa buat baik, kebaikan itu balasan baik terhadap kebaikan yang dilakukan juga. Jadi ayat ni walaupun ringkas tetapi menceritakan tentang betapa berhajatnya kita kepada kebaikan untuk menambah kebaikan kepada kita. Bila kita buat baik, kita mengamalkan sifat syukur yang Allah janji menambahkan manfaatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Man qala man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Sadaqallahul azim. Kita berhenti sini dulu. InsyaAllah mungkin pagi besok sama ada kita baca ayat baru ataupun kita masuk tajuk baru, iaitu tajuk al-istiqamah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.